Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 21 September 2021, kami bersiaran langsung daripada Light Blue Studio. Bersama saya Syarif. Ya, saya Nasiruddin. Tidak asing lagi dalam rancangan Sembang Selangor. Jadi apa yang kita ada hari ini, Syarif? Seperti biasa kita akan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan di Selangor dalam tempoh seminggu. Baiklah. Hari ini kalau kita ada baca Selangor Kini mengenai vaksinasi bergerak. Apakah pandangan anda mengenai program vaksinasi bergerak yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri Selangor? Okay, terima kasih kepada saudara Nasir berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan vaksin Selangor. Pada minggu lepas Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Datuk Seri Abdul Syari telah mengumumkan program vaksinasi bergerak, iaitu program vaksinasi yang diadakan di 11 dun. Ini adalah satu cara Kerajaan Negeri Selangor bagi mengenal pasti individu yang belum divaksin. Dan ini langkah yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor ini bertepatan dengan usaha untuk mewujudkan satu komuniti imuniti kelompok ataupun herd community di kalangan rakyat Negeri Selangor. Dan kita tahu sebelum ini Kerajaan Negeri telah membuat pelbagai usaha atau inisiatif sejak tahun lalu melalui pakej rangsangan kita Selangor. Dan kita tahu sebelum ini Kerajaan Negeri telah buat program saringan COVID secara percuma di 56 dun dan diteruskan program vaksinasi Selangor atau Selvac di 56 dun. Jadi ini adalah satu kesinambungan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memastikan tiada rakyat yang tercicir dalam program vaksinasi ini. Baiklah, macam sebelum ini kita di dalam pandemik ini banyak sektor pelancongan telah tutup. Jadi apa inisiatif Kerajaan Negeri Selangor bagi perkara ini? Seperti yang kita maklum bahawa sektor pelancongan ini merupakan satu sumber utama dalam ekonomi di Negeri Selangor. Dan sejak pandemik ini berlaku tahun lepas 2020, sektor pelancongan adalah sektor yang paling terkesan, yang menyebabkan disebabkan ketidakhadiran pelancong di kawasan-kawasan tersebut. Namun selepas fasa kedua ini diberi kelonggaran, maka sektor pelancongan ini mula berkembang dengan baiklah. Dan oleh itu Kerajaan Negeri Selangor telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM255,000 bagi membantu 17 persatuan pelancongan menggerakkan kembali kegiatan pelancongan di tempat masing-masing. Kalau kita tahu sekarang di kawasan Dua Permatang ada banyak tempat menarik yang boleh kita kunjungi. Antaranya tarikan terbarunya ialah Tram Cilurut yang berada di kawasan Sawah Sepadan. Ini merupakan satu tarikan utama yang kita boleh datang, terutamanya di waktu cuti sekolah. Selain itu kita ada program ada kawasan yang boleh kita datang, iaitu di kawasan Main Canal. Main Canal ni kalau dulu tarikan utama pelancongannya ialah sukan agrotourism, iaitu acara kayak dan juga memancing. Itu antara satu perkara yang rakyat Negeri Selangor tahu tentang sektor pelancongan kita boleh terokai di kawasan Dua Permatang. Baiklah, terima kasih Fuadi. Kita beralih seketika kepada politik. Boleh Syarif? Kerana baru-baru ini kita amat dikejutkanlah daripada, saya rasa permulaannya keluar pada 13 September tentang sebuah memorandum persepakatan ataupun MOU telah dibuat oleh kerajaan, antaranya pembubaran Parlimen selepas Julai 2022. Bagaimana penerimaan Pakatan Harapan dalam hal ini? Seperti yang kita sedia maklum bahawa isu politik ini telah berlalu tas lebih daripada setahun. Ya, betul tu. Lepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan pada bulan Februari 2020. Dan sejak dia begitu, polemik politik itu sentiasa berlaku bergolak. Jadi di sini apabila kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri lah mengajak pihak Pakatan Harapan bersama beliau, saya rasa itu satu perkara yang kita perlu sokonglah. Sebab kita tahu sekarang pandemik ni kita tak tahu bila akan berakhir. Betul tu. Jadi apabila memorandum persefahaman ni dijalankan, salah satu utamanya ialah bagi memerangi COVID-19. Kita tahu sekarang
apabila COVID-19 ni melanda negara, banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang kehilangan nyawa. Malahan banyak mereka yang terpaksa hidup dalam keadaan serba kekurangan. Jadi inisiatif kerjasama persefahaman antara Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Pusat ni adalah untuk membantu seberapa banyak mungkin rakyat yang terkesan akibat pandemik ini. Sebenarnya banyak yang telah dimeterai dalam MOU persefahaman dan transformasi dan kestabilan politik ini. Yang pertamanya berkaitan dengan pemangkasaan COVID-19. Yang kedua berkaitan dengan transformasi pentadbiran. Yang ini paling utama. Pakatan Harapan mengharapkan agar adanya kesepakatan untuk undi 18. Ini merupakan satu sasaran utama pihak Pakatan Harapan sebelum ini, dan ia harus diselesaikan menjelang Jun 2022. Dan ini merupakan satu manifestasi yang saya rasa sangat bagus bagi penggelakan undi 18 ini boleh ditunaikan untuk PRU yang ke-15. Seterusnya berkaitan dengan kebebasan institusi kehakiman, tiada campur tangan politik dan juga isu-isu yang berkaitan dengan rakyat lah. So kat sini Pakatan Harapan bertindak sebagai check and balance atau imbang antara supaya kerajaan pusat dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Pakatan Harapan dapat ditunaikan kepada rakyat. Itu yang saya rasa paling penting lah. Baiklah Pak Adi, terima kasih penjelasannya panjang lebar. Jadi ini adalah akhbar Kerajaan Negeri Selangor di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Anda boleh dapatkan di pusat khidmat Don berhampir anda. Sembarang pertanyaan atau idea silanya tekan di ruangan komen. Jangan lupa like dan share Live Blue Studio. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang Selangor terbaik.